6 perkara kita diminta supaya jangan sesekali melakukan perkara tersebut semasa kita memberi nasihat kepada seseorang. Yang pertama, jangan menasihati seseorang di depan khalayak. Yang kedua, jangan sesekali nasihat itu dijadikan wasilah untuk menunjukkan kononnya kita adalah hero, dengan tujuan orang akan memuji kita kerana kita adalah orang yang pandai, orang yang berani memberi nasihat kepada seseorang. Dan yang ketiga, saya sebut semalam, kita diminta supaya jangan gopoh apabila kita melihat sesuatu kesilapan. Sebaliknya, sesuatu kesilapan itu seharusnya terlebih dahulu kita menilainya dan mempertimbangkan apakah impak daripada nasihat tersebut kepada orang yang dinasihati dan juga kepada diri kita yang menasihati. Itu 3 perkara jangan kita lakukan apabila kita ingin menasihati orang-orang yang kita sayang, kerana itulah maksud nasihat, memberi sesuatu yang baik kepada orang yang kita sayang dengan cara yang paling baik. Pada hari ini, memandangkan saya dalam perjalanan belum sampai lagi ke rumah, maka pagi ini saya akan beri pada tuan-tuan mungkin 1 ataupun 2 juga untuk dikongsikan akan perkara yang boleh menjadikan nasihat itu sesuatu yang berguna untuk kita semua. Perkara yang keempat yang kita seharusnya tidak lakukan apabila kita memberi nasihat kepada seseorang ialah kita mestilah terlebih dahulu menentukan apa yang dinamakan kayu ukur sebelum kita ingin menasihati seseorang. Adakah kayu ukur yang kita pakai itu sama dengan kayu ukur yang dipakai oleh orang yang kita rasa dia buat silap? Jika orang yang buat silap itu pada hemat kita, di mana ianya menggunakan kayu ukur yang lain ataupun standard yang lain, kita pula menggunakan standard yang lain, maka pada saya nasihat itu sepatutnya boleh ditangguhkan. Jangan lagi memberi nasihat. Mungkin perkataan saya itu agak kabur pada faham sahabat-sahabat. Nanti saya akan beri beberapa contoh. Harap maksud daripada ungkapan saya itu boleh difahami dengan baik oleh sahabat-sahabat. Sebagai contoh ya, kita lihat di negara kita ini kita ada pandangan ulama. Ya, di negara kita ini ada pandangan ulama. Kalau pegangan apa yang ada di negara kita yang sudah diperakui oleh pihak berkuasa, iaitu jika kita bermazhab dari segi aturan hidup beragamanya, mazhab kita adalah mazhab Asy-Syafi'i. Kalau dari segi kepercayaannya ataupun sistem kepercayaannya, walaupun kita orang Islam, jadi sistem kepercayaan yang telah diperakui oleh pihak berkuasa di negara kita ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam satu garis besar itu ya sahabat-sahabat, kita ada ulama-ulama yang dijadikan pedoman. Mana ulama ini berada pada satu tahap yang kita rasa semua ulama-ulama lain mempersetujui akan konsep yang dibina oleh ulama-ulama itu. Misalnya dalam soal akidah dan juga tasawuf, maka orang di Malaysia sudah menerima bahawa dalam soal akidah dan tasawuf itu antara rujukan utama ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, begitu juga dalam soal fiqh. Kita sudah ada Imam Asy-Syafi'i, kita sudah ada Imam Ramli, kita sudah ada imam-imam lain yang meneruskan legasi faham agama itu berasaskan kepada corak berfikir mazhab Syafi'i tadi, dan sudah menjadi suatu amalan yang tidak memudaratkan umat Islam di Malaysia ini. Malah corak hidup beragama umat Islam di Malaysia ini sering diakui baik dan dipuji oleh umat Islam lain yang berada di negara lain, yang mereka mempunyai cara berfikir agama berbeza dengan umat Islam di Malaysia.
Itu secara umumnya. Tiba-tiba saya ni belajar PhD, balik daripada planet Marikh ke planet Zuhal ke, ataupun daripada mana-mana negeri lah ya, di Timur Tengah ke. Tiba-tiba saya masuk je ke Malaysia dan saya rasa orang Islam di Malaysia ini banyaklah yang salah. Maka pada ketika itu saya harus bertanya, salahnya yang saya nampak pada umat Islam di Malaysia itu menggunakan kayu ukur apa? Menggunakan kayu ukur apa? Adakah salahnya umat Islam mempraktiskan agama di Malaysia itu kerana bersalahan dengan kayu ukur saya, ataupun saya punya kayu ukur tidak sama dengan kayu ukur yang dipakai oleh masyarakat Islam di Malaysia? Jadi sahabat-sahabat, apabila umat Islam di Malaysia sudah ada satu pedoman dan mereka hidup beragama dalam kehidupan yang baik, tiba-tiba kita pula melihat mereka salah bukan disebabkan oleh kayu ukur yang mereka pakai itu salah. Ukur yang ada pada kita itu bukan kayu ukur yang dipakai oleh orang lain, maka kita pun mengatakan dia salah. Maka saya rasa bukan orang yang kita tegur itu salah, sebaliknya kita yang salah. Saya rasa tidak malu dan tidak takutlah ya bila saya menyebut mengenai latar belakang pendidikan saya pada sahabat-sahabat semua. Saya pada masa saya muda-muda dulu, saya belajar di sebuah institusi yang mengatakan bahawa jika orang itu tidak sealiran dengan pemikiran kita, maka orang itu kafir. Dan orang itu boleh dibunuh kerana tidak sealiran dengan pemikiran kita. Jadi bila tamat belajar sahabat-sahabat, saya sampai je di airport KLIA, saya nampak orang Islam yang ada di Malaysia ini semua kafir, macam apa yang diungkapkan oleh Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi apabila beliau dilantik menjadi gubernur Kufah. Maka beliau pergi ke Kufah dengan menutup muka, dan bila solat subuh beliau naik ke atas mimbar dan berkata, inni ra'aitu ru'usakum qad aina'at fahanal waqtu qatafuha. Terngiang-ngiang ungkapan Hajjaj Ibn Yusuf, seorang pemerintah ataupun gubernur yang zalim itu, seolah-olah menjadi suatu pegangan saya bahawa orang Malaysia ini kafir yang boleh dibunuh. Seperti mana Hajjaj menyebut tadi, wahai penduduk Kufah, aku melihat kepala kamu bagaikan buah anggur yang sudah masak, sekarang aku datang untuk memetiknya. Terasa begitu. Kenapa? Saya belajar di institusi pengajian yang saya belajar itu diajar, sesiapa yang tidak selari ataupun sependapat dengan pandangan kita, mereka adalah kafir. Mereka wajar dibunuh. Mujurlah keimanan itu masih ada dalam hati. Dan saya merasakan, adakah itu agama ya? Yang melihat orang yang tidak serupa dengan kita itu salah dan wajar dibunuh. Jadi saya terduduk seketika agak lama juga di airport itu dan berfikir, itukah agama? Dan bila saya pulang ke kampung, saya bergaduh dengan ayah saya bergaduh dengan kawan saya, sehingga ayah saya bertanya, apa yang kamu belajar 5-6 tahun pergi ke luar negara, adakah ini agama yang kamu bawa? Maka oleh kerana itu sahabat-sahabat, apabila kita ingin menegur seseorang, kita tanya dahulu, orang yang kita nak tegur itu, kita rasa dia salah, dia pakai kayu ukur apa? Dan kita pula yang nak mengatakan dia salah, kita pakai kayu ukur apa? Jika kita mempunyai kayu ukur ataupun standard yang berbeza, maka mungkin dia tidak salah, kita yang salah, kerana kita mempunyai standard yang berbeza. Pada satu hari saya dijemput oleh seorang jemaah yang mendengar kuliah saya di Bukit Damansara. Dia kata, Ustaz, kita pergi minum di rumahnya. Jadi saya pun pergilah ke rumahnya minum. Rumahnya agak besar ya. Yalah, orang kaya dekat Bukit Damansara tu. Masuk ke rumahnya tu ada satu lukisan abstrak. Ya, lukisan abstrak tu macam kita campur beberapa warna-warna dan kita curah atas kanvas tu, jadilah begitu lukisan. Saya tengok lukisan tu, saya rasa kalau bagi dekat aku percuma pun tak nak. Kemudian dia tanya saya, kerana saya melihat lukisan tu lama sikit, dia tanya, Ustaz,
Ustaz rasa lukisan tu harga dia berapa ya? Jadi pada ketika itu, saya dalam hemat saya, ustaz yang tak ada duit ni, yang datang dari kampung ni, ustaz darat ni, dalam hati saya, Allah membazir je dia ni beli lukisan macam ni. Dia saya kata, ada kot RM500. Dia pun gelak kat saya. Dia kata, Ustaz tak tengok ke rumah saya ni harganya berapa? Jadi sekarang saya sudah menyangka bahawa apa yang dia beli itu membazir dengan ukuran saya, sebab saya tak ada duit. Tapi bagi dia, lukisan itu cukup cantik dan duit dia banyak, tuan-tuan. Mungkin tak luak pun daripada duitnya ketika mana dia membeli lukisan itu dengan harga puluhan ribu. Duit dia, kalau orang Kelantan ataupun mak saya suka buat perumpamaan, orang banyak duit ni macam air sabun bilasan pertama keluar daripada washing machine tu. Bubuk banyak. Dia banyak duit. Jadi bagi orang yang banyak duit, ukuran puluhan ribu itu adalah sama dengan orang yang tak ada duit, ukurannya adalah puluhan ringgit. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat, kadang-kadang ustaz baik, orang biasa baik, netizen baik. Apabila kita menegur orang, kita sering menggunakan kayu ukur kita. Kita tidak bertanya kepada orang yang kita nak tegur itu, awak pakai kayu ukur apa? Apa falsafah awak apabila awak menilai perkara tersebut? Jadi kita membawa nama-nama ulama yang kita suka, cenderung dengan pandangan itu. Kemudian daripada seperangkap hujah-hujah yang kita ada tadi, kita pukul orang macam Thor, filem Avengers tu, yang bawa tukul tu, kita pukul orang itu berasaskan kepada hujah-hujah kita. Kita langsung tidak bertanya orang yang kita kata salah itu, kamu pakai hujah apa ya? Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat, jangan sesekali apabila kita ingin menegur seseorang, kita tidak menyamakan standard ataupun kayu ukur yang ada pada orang yang kita tegur dengan kayu ukur yang kita ada. Jadi selagi kayu ukur itu tidak sama, maka ianya bermaksud perkara itu mungkin tidak salah. Tapi kalau kayu ukurnya sudah sama, garis panduannya sama, dan kita dapati dia tidak kena dengan garis panduan itu, maka betul lah dia salah. Maka sebab itu, sahabat-sahabat, kita lihat ya, sahabat-sahabat, dalam agama kita, perkara yang kita semua sepakati tidak banyak, sahabat-sahabat. Kerana perkara itu menggambarkan kepada kita bahawa agama kita ini bersedia untuk kita berbeza. Kita semua sepakati bahawa solat 5 waktu itu wajib. Jadi bila ada orang yang tidak solat, maka dia tak boleh pakai kayu ukur yang lain. Kita pakai kayu ukur yang sama, iaitu kita kata solat wajib, dia pun kata solat wajib. Bila dia tak solat, tak betul lah. Semua kita menerima bahawa arak itu haram. Jadi kita tak ada kayu ukur lain, kerana ianya tetap haram. Perzinaan itu haram, merompok itu haram, mencuri barang orang itu haram. Jadi kesemua yang telah disepakati itu kayu ukurnya sama. Tapi apabila kita sampai kepada perkara yang berbeza, maka saya rasa janganlah kita kononnya menunjukkan kita ini orang alim kerana kita berjaya menegur orang lain disebabkan oleh kita faham berasaskan kefahaman kita. Misalnya hari 2 ini saya dengar ada seorang ustaz menegur orang-orang yang berzikir hanya menggunakan nama Allah. Jadi sahabat-sahabat, apabila kita bercakap ya, kita tegur orang sufi berzikir hanya menyebut nama Allah, kemudian kita buat suatu kenyataan, saya tak pernah jumpa ada dalil yang mengatakan boleh berzikir sebut nama Allah. Jadi kenyataan itu, sahabat-sahabat, menunjukkan bahawa alah, kurangnya kamu baca buku. Memperlihatkan bahawa kita itu tidak banyak membaca, sehingga kita mengakui bahawa saya tak pernah jumpa. Bila sebut saya tak pernah jumpa, bermaksud, bacalah dulu, ada orang lain jumpa. Dengarlah orang lain dulu. Jadi oleh kerana itu, untuk mengelakkan kita bergaduh sesama kita, kita mesti berlapang dada dan cuba kita melihat, jika ada seseorang melakukan sesuatu, kita rasa ianya tidak betul, maka tanyalah diri kita, rasa orang itu tidak betul berasaskan apa? Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala beri pada saya rezeki yang sedikit. Banyak makanan saya tak boleh makan. Jadi setiap kali
isteri saya, anak saya, kawan-kawan saya makan makanan yang saya tak boleh makan, dalam hati kecil saya, kenapalah engkau beli makanan tersebut? Membazir betul. Jadi, kalaulah tidak kerana diajar oleh agama bahawa kayu ukur itu harus disepadankan, maka saya akan bergaduh dengan semua orang. Kenapa kamu beli makanan yang membazir? Dan membazir itu datang daripada mulut seorang ustaz. Sedangkan mereka tak ada buat apa yang salah pun. Saya je yang tidak makan. Masalahnya masalah saya, bukan masalah orang. Kadang-kadang oleh kerana saya suka kepada kereta Nissan, semua kereta saya Nissan, saya tengok orang beli Mercedes, orang beli Toyota, saya kata, kenapalah kau beli kereta Nissan, kau beli kereta Mercedes, membazir je. Itu pada perkiraan saya, ianya membazir kerana saya lebih suka pada kereta Nissan. Habis orang lain mungkin tidak berfikir begitu. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, antara perkara yang perlu kita hindarkan apabila kita ingin menegur seseorang ialah berlakunya pertembungan antara dua kayu ukur. Oleh kerana itulah, jangan terlalu gopoh untuk menasihati seseorang. Setidak-tidaknya bertanyalah kepada orang yang kita nak nasihati itu, kamu buat macam ni agak-agak kenapa ya? Setelah dia jelaskan, saya buat ini kerananya begini, kerana begini, kerana begini, maka cuba kita berfikir berasaskan kayu ukur dia, dan kita pula bandingkan dengan kayu ukur yang kita ada. Maka sebab itu kadang-kadang benarlah kata para ulama, orang alim itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Maka saya yakin sahabat-sahabat juga apabila usia kita sudah menjangkau 50-an ataupun hampir-hampir 50-an, kita sudah penat dengan hidup ini. Kadang-kadang kita lebih suka memilih diam, kerana diam itu adalah lebih selamat berbanding daripada kita banyak bercakap. Kenapa sahabat-sahabat? Kadang-kadang kita tak faham tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, yang kita berfikir kadang-kadang sampai pecah kepala. Apalah ya, macam mana dia berfikir? Seperti mana kita berfikir tentang gelagat orang-orang kita apabila mereka berkecimpung dalam politik. Saya kalau berfikir pasal politik, saya sering bertanya rakan-rakan yang pakar dalam bidang politik di Merata University yang ada di Malaysia, kerana jawapan mereka itu menyelamatkan saya daripada kena stroke. Kerana tindakan orang politik itu sukar untuk dibaca, dan formula yang mereka pakai itu macam-macam. Jadi oleh kerana itu, untuk kita hidup harmoni dengan manusia lain, maka sebelum kita menegur seseorang, pastikanlah kayu ukur yang kita pakai itu serupa dengan kayu ukur yang ada pada orang yang ingin kita tegur.